Okey, untuk nota kita pada kuliah ini, kita akan masuk kepada contoh soalan nombor 2 di sini. Dia melibatkan satu tangki dengan diameter 3 meter dan tangki ini dihubungkan dengan 2 pipe. Okey, so awak imagine ini adalah 2 pipe. Cuma yang saya ringkaskan di sini ialah kedua-dua pipe ini mempunyai properties yang sama. Diameter 0.05, panjang 85 meter, F adalah 0.028 dan diberi nilai K 1.5. Dan kedua-dua pipe ini akan masuk ke dalam tangki yang mempunyai diameter kecil sedikit, iaitu 2.5 meter. Okey. Dan pada peringkat awal, ketinggian air ialah 1.8. So 1.8 ni adalah ketinggian air daripada permukaan 1 sehinggalah kepada permukaan 2 pada initial stage. Maknanya pada peringkat sebelum air dialirkan. Okay. So jadi soalan dia, kita perlu menentukan berapakah determine the changes in level after 5 minutes. So di sini saya beri suatu soalan yang kita kata agak menyeluruh. Okay, kita bukan sahaja menanyakan apakah masa yang diperlukan untuk air dialir ke tangki sebelah, tetapi kita perlu menentukan apakah keadaan ketinggian setelah air dialirkan selama 5 minit. Jadi dalam soalan ini kita perlu menentukan apakah nilai 1.8 ataupun apakah nilai H yang baharu. Okey, so kita pertama kita perlu untuk memudahkan pengiraan kita dengan menggunakan formula ataupun equation yang telah kita belajar. Oleh kerana kita melibatkan 2 tangki, oleh itu kita akan ada 3 nilai H, oleh itu kita kena simplifiedkan. Kita menggunakan rumus ini. Untuk melengkapkan rumus ini, kita perlu mengira nilai A1. So kita boleh mengira pi d square over 4. Kita dapat 7.07 meter square. A2 setelah dikira kita dapat sekitar 4.91 meter square. Dan kita masukkan nilai ini ke dalam equation di atas, kita boleh dapat nilai yang ini. dH1 dt sama juga dengan dH dt 0.41. Okey, so kemudian apa yang perlu kita buat? Kita kena mengira apakah function of velocity. Okey, ini kerana apa? Seperti yang kita faham daripada soalan yang pertama, kita pada equation yang pertama, kita telah comparekan Bernoulli equation ataupun energy equation ataupun kadar alir pada permukaan tangki yang pertama dan permukaan tangki yang kedua. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita kena equalkan lagi. Kita akan buat lagi satu persamaan, tetapi kita tidak boleh menggunakan pada permukaan tangki lagi kerana keadaan ini telah kita gunakan di dalam equation yang pertama. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena compare dengan kadar alir yang berlaku di dalam pipe. Okay, di dalam contoh sebelum ini, kita comparekan dengan kadar alir yang berlaku pada orifice. Okey. Dan kita perlu comparekan kadar alir yang berlaku di dalam pipe. Cuma di dalam keadaan ini, kita kena faham bahawa kita ada 2 pipe. Adakah velocity-nya sama atau velocity-nya berbeza? Jadi apa yang perlu kita buat? Kita buatlah Bernoulli equation. Okey, sekiranya di dalam soalan ini lebih kepada dua pipe yang sama. Kalau kita lihat propertiesnya sama, diameternya sama, oleh itu had laju air yang mengalir boleh kita anggap sebagai sama. Tetapi sekiranya ada 2 pipe yang berbeza, so kita kena buat dua Bernoulli equation yang berbeza. Kita perlu dapatkan equation untuk kedua-dua pipe tersebut. Okay, so
apa yang perlu kita buat? Kita comparekan Bernoulli equation pada point 1 dan juga pada point 2. So di manakah point 1 dan point 2? Kita boleh beranggapan bahawa point 1 akan berada di sini. Okay. So point 2 memadai untuk kita mengira apa had laju air yang keluar daripada pipe. So kita ambil point 2 di sini. Kerana had laju air yang keluar daripada pipe sama juga dengan had laju yang melalui pipe di sini. Okay. Okey, kita buat Bernoulli equation. Kita tahu pada permukaan cecair pressure adalah kosong. So kita ada kosong di sini. Had laju pada permukaan 1 adalah kosong dan ketinggiannya adalah H. So pada permukaan 2, okey, memadai untuk kita mengatakan bahawa tekanan adalah kosong. Kita simplify everything. Okey. So kita hanya ada had laju air yang keluar di situ dan kita anggaplah ketinggiannya adalah kosong. Okey, yang ini memang kita kata mungkin awak akan rasa kontradik dengan apa yang kita belajar kerana di sini pengiraan dia pressure kita boleh kira dengan menggunakan rho GH. Okay, tetapi di dalam soalan ini tidak diberi secara detail apakah ketinggian ini. Okay, jadi oleh itu kita beranggapan bahawa tekanan kita boleh abaikan, so kita akan beri nilai sifar. Okay, kerana kita fokus kepada pengiraan untuk pembandingan. Kalau anda kata diberi ketinggian di sini dengan ketinggian berapa meter dan sebagainya, oleh itu kita akan mengira pressure di sini adalah rho GH, velocity ini ada tertentu dan kita boleh dapatkan nilai ketinggian yang sebenar daripada point 2 sehinggalah point 1. Okay. Oleh kerana kita tidak mempunyai maklumat yang lengkap, memadai untuk kita ambil sebagai tekanan di situ kita abaikan, kita letak kosong, Z juga kita letak kosong dan kita ada nilai velocity sahaja. Dan kita jangan lupa bahawa aliran di dalam pipe akan menghasilkan losses. Oleh itu losses kita perlu ingat ada dua, iaitu major loss dan juga minor loss. Cuma di sini saya harap awak dapat ingat semula, di dalam soalan diberi nilai K. So nilai ini akan melibatkan ataupun akan memberi nilai minor loss. Dan nilai F di sini kita akan gunakan untuk pengiraan major loss. So setelah kita masukkan semua nilai untuk minor loss dan major loss di sini, okay, ini nilai tersebut, kita boleh simplify pengiraan kita. Kita akan dapat nilai H adalah sama dengan 50.1 V square over 2G. Okay. Dan kita perlu dapatkan nilai velocity. Kenapa kita perlu dapatkan nilai velocity? Kerana pengiraan kadar alir adalah memerlukan Q dan AV. Okay, oleh itu kita ada velocity sama dengan 0.6258 square root H. So kemudian apa yang kita buat? Kita comparekan kadar alir pada inlet dengan kadar alir yang berlaku di dalam pipe. Okay. So jadi yang ini mungkin saya tulis Q out, tetapi ini adalah refer kepada Q pada pipe. Okay. Jadi Q pada inlet kita telah mengira pada awal pengiraan pengiraan kita. Kita dapati bahawa dia adalah A1DH1 dt. Okay, kemudian kita masukkan dengan nilai ini. Okay. So kita tahu bahawa A1 mempunyai satu nilai. Kita gantikan nilai DH1 dt dengan 0.41 DH. Okay, yang ini saya harap awak dapat alert. Kerana apa? Pengiraan di peringkat awal kita telah ubah. Kita tidak lagi menggunakan DH1 kerana air tidak bergantung. Aliran air tidak bergantung pada H1 semata-mata. Ia bergantung kepada nilai capital H, iaitu perbezaan di antara H1 dan juga H2.
Oleh itu kita kena gantikan sebutan H1 di sini dengan apa yang telah kita kira pada di awal pengiraan. So kita ada 0.41 dH dt. So kita masukkan cross section pipe dan kita masukkan velocity pipe. So cross section pipe adalah pi d square over 4. So kita ada pi 0.05 square over 4 dan ini adalah velocity pipe yang telah kita cari. Oleh kerana pipe tersebut adalah dua batang pipe yang mempunyai properties yang sama, memadai kita darabkan 2. Okay. So sekiranya kita ada pipe yang berlainan. So jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena mencari velocity, katakan ini V1, katakan ini V2 dengan menggunakan Bernoulli equation. Kemudian apa yang kita buat ialah kita masukkan Q in sama dengan A pipe 1, B pipe 1 dan kita campurkan dengan A pipe 2 dan B pipe 2. Kerana kita ingat, kita perlu tahu bahawa kadar alir akan, untuk keadaan seperti ini, kita kata kita kena campurkan kadar alir. Oleh itu ini mungkin kadar alir untuk pipe 1 dan ini adalah untuk kadar alir pada pipe 2. So di dalam keadaan ini, sekiranya diameter pipe berbeza, nilai friction berbeza dan sebagainya, so kita perlu mengira dua nilai velocity yang berbeza. So di dalam keadaan ini mungkin agak rumit sedikit kerana kedua-dua nilai velocity ini kita tidak ketahui. Okay, kita akan ada nilai, okay, boleh. Pengiraan boleh diteruskan kerana walaupun kedua-dua equation ini tidak diketahui, tetapi equation ini akan hanya mempunyai square root H. Okay. Kerana walaupun pipe ni 2, 3 dan sebagainya, air di dalam pipe akan berhenti mengalir sekiranya aras air pada kedua-dua tangki berada pada ketinggian yang sama. Oleh itu pengiraan masih lagi boleh diteruskan. Okay, kita kembali kepada keadaan kita, di mana keadaan kita kita mempunyai dua batang pipe tetapi mempunyai ukuran yang sama. Oleh itu kita beranggapan bahawa velocity-nya adalah sama, cross sectional pipe adalah sama, memadai untuk kita darabkan dengan 2 sahaja. Okay, saya rasa di sini awak semua dah boleh imagine macam mana nak buat. Kita kumpulkan nilai DH di sebelah kiri dan kita bawa semua sekali nilai yang lain di sebelah kanan. So apa yang kita buat, kita perlu kamerkan di kedua-dua belah bahagian dan di dalam kameran kita perlu mendapatkan limit. So oleh kerana soalan telah memberi masa T sama juga dengan 300 saat, iaitu sebanyak 5 minit. Oleh itu kita masukkan di dalam T di sini 300 second. Limit asal adalah 1.8 meter, oleh itu kita masukkan 1.8 meter. Kemudian kita masukkan limit yang kedua sebagai unknown. Kerana apa? Nilai ketinggian inilah yang perlu kita cari. Oleh itu sekiranya kita menyelesaikan masalah ni, kita akan dapati bahawa nilai H di sini ialah 1.4749 meter. Okay. So ini adalah beza ketinggian air setelah 5 minit. Okay, persoalannya berapakah air yang turun dari pada tangki 1 dan berapakah ketinggian air yang naik pada tangki 1. Okay, kerana awak perlu faham 1.4749 ini ialah perbezaan ketinggian air ketinggian air daripada tangki 1 dan juga tangki 2. Okay, jadi dia tidak menggambarkan berapa air yang turun dan berapa air yang naik. Dia hanya memberi perbezaan kedua-dua aras tersebut. Yang ini yang awak kena faham. Okay, kerana ada pelajar yang terkeliru, dia mengatakan oleh kerana kita mengira daripada Q inlet, oleh itu air akan turun sebanyak 1.47 meter. So itu bukan idea yang betul. Awak kena faham bahawa nilai H yang kita cari di sini ialah perbezaan di antara
dua permukaan. Okay, jadi kita dah faham bahawa perbezaan di antara dua permukaan ialah 1.475. Okay, dan nilai H yang asal adalah 1.8 meter. Jadi sekiranya diberi persoalan, okay, berapa meterkah air yang surut pada tangki 1 dan berapa meterkah air yang naik pada tangki 2, kita memerlukan pengiraan yang lain. Okey, apa pengiraan yang kita buat? Kita kena faham bahawa, kita kembali di sini. Kita kena faham bahawa kadar alir akan reflect nilai kuantiti air ataupun meter padu air yang dipindahkan daripada tangki kanan ke tangki kiri. Oleh itu, kuantiti air, katakan kuantiti dari sebelah tangki air sebanyak ini telah dipindahkan ke tangki yang di sebelah kanan. Oleh itu, kita kena faham bahawa isi padu di sini mesti sama dengan isi padu yang bertambah di tangki di sebelah kanan. Oleh itu, berdasarkan idea ini, kita boleh membuat equation, iaitu isi padu air di sebelah kiri mesti sama, isi padu air yang berkurang dari tangki sebelah kiri mesti sama dengan isi padu air yang bertambah di sebelah kanan. Oleh itu, kita tahu bahawa bentuk tangki kita adalah bulat. Jadi apa yang boleh kita buat untuk mengira isi padu ialah kita mengira cross sectional area di sini pi d square over 4. So kita ada pi d square over 4 dan kita darabkan dengan ketinggian air yang berkurangan. So kita darabkan dengan A dan di sebelah kanan kita ada cross sectional area pi d square over 4 dan kita darabkan dengan B. So jadi kalau kita ringkaskan, kita boleh dapat A sama dengan 0.6944B. Okay. So yang ini kita dapat satu equation. Kemudian di dalam equation satu yang kita dapati bahawa ada dua unknown, iaitu A dan B. Oleh itu, untuk mendapatkan nilai A dan B, apa yang perlu kita buat? Kita kena mencari satu lagi equation untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, equation di sini tidaklah, penyelesaian masalah ini tidak terhad kepada cara ini sahaja. Mungkin awak boleh mendapatkan dengan cara yang lain. Okay, so antara equation yang boleh kita buat ialah kita mengatakan bahawa total isi padu, okay, total ketinggian A campur B di sini, okay, adalah 1.8 tolak 1.4, iaitu 0.325 meter. Okay, so yang ni saya harap awak dapat imagine apa yang saya maksudkan di sini. So maknanya kita ada tangki di sebelah. So katakan di sini adalah 1.8 setelah tangki bertambah kedua-duanya. Di sini adalah 1.47. Oleh itu, ini adalah ketinggian A dan ini adalah ketinggian B. Oleh itu, A campur B akan sama dengan 1.8 ditolakkan dengan 1.47. Cuma saya harapkan di dalam pengiraan yang awak buat sekiranya berjumpa dengan soalan seperti ini, saya harap awak dapat menggunakan sehingga 3 atau 4 titik perpuluhan. Okay, saya hanya cakapkan dalam keadaan yang ringkas. Oleh itu, kita buat lagi satu equation, A campur B sama juga dengan 1.8 tolak 1.475, 0.3 sama dengan 0.325. Kita boleh simplify equation menjadi B sama dengan 0.325 tolak A. So, kita ada dua equation. Kita boleh buat persamaan serentak. Kita boleh dapat A adalah 0.1332 meter dan B adalah 0.1918 meter. Okey. Dan perkara ini saya harap dia sama juga seperti yang kita belajar di peringkat awal. Equation kita mungkin hanya menunjukkan nilai masa sahaja.
Oleh itu kita kena menggunakan sedikit kreativiti kita ataupun kita menggunakan apa yang telah kita belajar di dalam fluid mekanik 1 dan 2 yang lepas untuk menjawab soalan. Okey, walaupun kita telah mendapat jawapan ini, untuk ketinggian A dan B kita perlu membuat sedikit confirmation. So jadi kita cuba kira sekiranya tangki yang pertama diameter 3 dan ketinggian dia adalah 0.1, kita akan dapat isi padu air yang telah dialir keluar adalah 0.4 H9416, dan untuk tangki 2 isi padu air yang telah dimasukkan di dalam tangki 2 adalah 0.9416 meter. Oleh itu benarlah bahawa penurunan air di tangki 1 adalah ini dan kenaikan air di tangki 2 silap. Penurunan adalah 0.132 dan kenaikan air adalah 0.1918. So jadi ini adalah perbincangan berkenaan dengan air yang dialirkan daripada dua tangki dengan beranggapan bahawa kelajuan air akan semakin berkurang berdasarkan ketinggian air yang semakin berkurang.